Hijrah dalam acara OSIS, Astro dan juga rencana edukatif. Jadi semua itu adalah kita sama-sama menampakkan majlis ilmu dan di mana mereka akan sama-sama mengayomi jumlah jemaah yang mengikuti majlis ilmu ini. Jadi itu jemput semua tuan-tuan akan merapati berhadapan dengan nyampai ilmu malam ini, dan saya dengan segala hormat yang jemput pada Ustaz Syarikan Mantap terlebih untuk menyampaikan kuliah ilmu ini pada malam yang bahagia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin bi hikmatik wansurna wa dhakkirna min ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Laqad qala Allah Ta'ala fi surah At-Taubah. Allah berfirman pada ayat penghujung surah At-Taubah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan, yang bahagia pengurusi masjid, Tuan Haji Zakaria, seluruh serta ahli puasa, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai masjid, Pulai Perdana, seterusnya Tuan Haji, puan hajah, muslimin dan muslimat, tuan puan, adik-adik, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selamanya adalah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah mengizinkan kita pada malam ini untuk kita bersama-sama berserta dalam satu majlis ilmu. Setelah sebagaimana biasa kita baca Yasin, taklim malam Jumaat, dan alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan. Pihak masjid pun sudi untuk menerima saya sebagai orang musafir berkelana di Johor selama sampai Sabtu ni. Dan alhamdulillah kita dapat bersua pada malam ini insya-Allah, kerana kebetulan ada beberapa kerja yang dah disiapkan di UTM dan di sekitar JB, dan alhamdulillah saya berpeluang untuk bersama tuan-tuan pada malam ini, subuh esok dan juga subuh hari Sabtu nanti. Waktu yang lain tu tak dapat mana-mana. Jadi alhamdulillah pada malam ini insya-Allah saya akan sama-sama dengan tuan-tuan dan puan untuk bagaimana kita cuba secara mudahnya bagaimana kita menjadikan diri kita, kehidupan harian kita sentiasa berada sebagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, atau yang akan datang, akan ada penceramah-penceramah dan yang telah pun berceramah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya ceramah Rasulullah itu bukan satu sifat ceramah yang berkala sebenarnya. Berarti ada satu tempoh waktu tertentu yang mana kita bercerita tentang Rasulullah, kemudian habis macam itu sahaja. Malah saya merasakan ada setengah tempat yang mereka itu setiap minggu bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dipahamkan 2-3 minggu sudah Dr. Zahazan datang ke sini bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mempromosikan buku Syama'il Muhammadiyah, cerita pasal kesempurnaan Rasulullah. Cuma saya tak pasti ramai mana yang beli buku tu. Mahal Ustaz, 45. Handphone mahal lagi saya rasa. Pada malam ini pun saya dipahamkan ada Tuan Fairuz kita membawa beberapa jenis buku yang cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kitab Syama'il juga. Cuma pada saya, setelah saya meneliti kitab Syama'il, yang juga merupakan kitab yang telah saya dapat hadis-hadis itu melalui periwayatan sanad, melalui 2 orang guru saya, dan saya amati, dan setelah saya kaji beberapa hadis-hadis yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, maka saya merasakan bahawa kepentingan kita pada zaman moden hari ini perlu memiliki kitab Syama'il. Perlu pada saya setiap rumah perlu memiliki kitab Syama'il Muhammadiyah. Sama ada terbitan Telaga Biru, sama ada terbitan PTS Publication, harganya berbeza RM10, 45 dengan 35. Pada saya, setiap rumah sekurang-kurangnya perlu memiliki 1 buku Syama'il. Kalau kita mengatakan bahawa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengatakan bahawa kami merindui Rasulullah, kami kenal Rasulullah, maka kita menjadikan kitab Syama'il itu antara salah satu kitab hadis yang wajib kita miliki dalam setiap rumah kita. Bagi siapa yang belum ada, boleh dapatkan bahkan. Saya tukar promote je. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mengapakah pentingnya kita untuk menjadikan Rasulullah sentiasa berada dalam kehidupan kita? Tuan-tuan, kalaulah kita kata kita mengaku yang kita ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah mampu kita mengatakan bahawa yang kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana mungkin seorang itu mampu mencintai Rasulullah dalam keadaan dia tidak kenal Rasulullah? Mana mungkin seseorang itu mampu untuk mencontohi, mengikut Rasulullah dalam keadaan dia tidak mencintai dan juga mengenali Rasulullah? Sekalipun kita mengatakan, ya kami umat Nabi Muhammad, kami mengenali Rasulullah, ya sejauh mana kita kenal? Kalau kita berulang kaji pada malam ini, berdasarkan biografi Rasulullah, nama penuhnya Muhammad bin Abdullah, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Siapa agak-agak kita di malam ni yang boleh tolong terjemah silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada Nabi Muhammad sehingga generasi yang keempat cukup. Tak payah generasi yang ke-11 tu, yang keempat cukup. Selepas Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah barangkali ramai orang hafal. Bin siapa? Abdul Muttalib, orang hafal. Selepas Abdul Muttalib, itu baru nama, tuan-tuan. Belum lagi nak cerita kepada kita bahawa tentang pengenalan kita kepada Rasulullah, sejauh mana kita mengenal Rasulullah dari sudut fizikalnya, rambutnya macam mana, hidungnya macam mana, telinganya macam mana, apa yang ada di kawasan dada, apa yang ada di belakang Nabi. Nabi berjalan macam mana, Nabi duduk, Nabi berbaring, Nabi bergurau, Nabi makan, minum, segala-galanya tentang Nabi. Maka pada saya, tuan-tuan, amat mustahil bagi kita mampu untuk mengenali Rasulullah hanya sekadar kita mendengar ceramah-ceramah ataupun kuliah. Tetapi pada saya, penting bagi kita juga dalam masa yang sama kita mendengar, maka kita memiliki beberapa jenis buku yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antaranya adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa saya daripada tadi terus sebut kitab Syama'il? Banyak lagi kitab-kitab lain, antaranya tentang kitab kecintaan Rasulullah. Kitab nipis RM10 juga boleh dapatkan di belakang. Tentang beberapa lagi kitab-kitab hadis yang lain yang menceritakan tentang Rasulullah. Tetapi pada malam ini saya fokus kepada tuan-tuan kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana kitab itu sebenarnya menceritakan, boleh saya katakan, hampir keseluruhan tentang Rasulullah. Bermula daripada bab yang pertama, cerita pasal fizikal Rasulullah. Nak kenal Rasulullah ni susuk tubuhnya besar mana, tinggi mana, dan seumpama rambutnya warna apa dan seumpamanya. Sehinggalah kepada bab yang terakhir, bab tajuk yang ke-56,
tajuk bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kalaulah ditakdirkan kita dah pernah pergi menghadap Rasulullah di makamnya, siapa yang dah pergi umrah, yang dah buat haji, dia dah sampai dah di depan makam Rasulullah. Siapa yang sanggup mengatakan bahawa saya sudah kenal Rasulullah kerana saya setiap tahun pergi umrah, kerana pergi menghadap depan makam Rasulullah? Sekalipun kita penjaga makam Rasulullah, belum tentu kita boleh mengenali susuk tubuh Rasulullah, kerana kita tidak melihat apa yang ada di dalam di sebalik makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ada seorang pakcik datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya alhamdulillah setiap tahun boleh kata minimum 2 kali setahun saya akan pergi umrah dan saya dapat ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya minimum 2 kali setahun. Dan saya alhamdulillah bertahun-tahun dah saya buat, dan alhamdulillah saya juga dah beberapa kali bermimpi jumpa Rasulullah." Ada seorang tuan haji, kita Allah hebat, ya. Dia dah beberapa kali bermimpi jumpa Rasulullah. Kenapa? Kerana dia kata dia dah ziarah makam Nabi banyak kali. Maka kita pun, saya menjawab kepada pakcik, saya ni banyak cerita pasal Rasulullah, tapi Allah belum izin lagi kepada saya untuk nak berjumpa, bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak panggil cerita sikit macam mana yang pakcik Tuan Haji mimpi jumpa Rasulullah? Dia kata, antara mimpi itu Rasulullah datang kepada saya dalam keadaan pakaian super putih, bercahaya-cahaya, rambutnya panjang putih, janggutnya, misainya, semuanya serba putih. Datang dengan penuh berseri-seri kepada saya. Bila dia cerita macam tu, maka saya pun senyum. Kenapa Ustaz senyum? Saya kata yang Tuan Haji jumpa tu bukan Rasulullah, itu Samad Said, sastrawan negara tu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa kitab hadis, kalaulah memiliki uban sekalipun, paling banyak melalui riwayat Anas bin Malik, paling banyak 20 helai uban Rasulullah. Itu pun campur-campur, yang ada dekat kepala, dekat saiban, dekat janggut, campur-campur maksimum 20 helai. Maka itu Haji tengok semua putih itu confirm lah Tan Sri Samad Said, sastrawan negara, ataupun Hulk Hogan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mengenali fizikal susuk tubuh Rasulullah bukan sembarangan, melainkan kita melalui reference buku-buku rujukan, antaranya kitab Syama'il. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mampukah kita mengatakan bahawa ya, saya cinta Rasulullah, saya kenal Rasulullah, kalaulah kita tidak mampu mengenali fizikal Rasulullah? Dan tidak memadai kita mengenali fizikal Rasulullah kalau kita tidak mencontohi apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini barangkali kita akan menyebut nama Rasulullah barangkali ratusan kali mungkin. Maka saya suka nak pesan kepada tuan-tuan supaya janganlah kita lupa untuk berselawat kepada Nabi setiap kali kita mendengar perkataan Muhammad ataupun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali adab kita dengan Rasulullah. Kerana setiap kali kita mendengar nama Muhammad ataupun nama Rasulullah, kita akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengelakkan kita daripada mendapat kecelakaan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Nabi pernah mengaminkan 3 doa, yang mana salah satu doa itu adalah doa kecelakaan kepada apabila disebutkan namamu wahai Muhammad, kata Jibril, mereka umatmu, mereka yang mendengar namamu, mereka tidak berselawat kepada. Maka mengelakkan kecelakaan, kebinasaan kepada kita, maka setiap kali kita mendengar nama Muhammad ataupun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tidak kenal Nabi kerana kita tidak sempat hidup zaman Nabi, kan? Tetapi kita boleh mengenali melalui beberapa buku-buku sejarah, melalui beberapa buku-buku hadis, kitab-kitab hadis, maka kita boleh kenal Nabi sama ada fizikal. Itu pun kita tidak mampu nak bayang secara tepat.
Kalaulah kita seorang pelukis yang hebat sekalipun, kita baca kitab Syama'il, contoh tengok rambutnya panjang ini, hidungnya macam ni, matanya macam ni, giginya macam ni, kita lukis, lakaran itu tidak mampu menandingi kehebatan, kesempurnaan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tidak hidup pada zaman Nabi. Tetapi bukan berarti bila mana kita tidak hidup zaman Nabi, kita tidak kenal muka Nabi, kita tidak kenal fizikal Nabi, berarti kita tidak boleh cinta kepada Nabi. Kan? Sebagaimana kecintaan para sahabat yang mana mereka itu boleh kenal Nabi, dan akhirnya mereka boleh cinta dan rindu kepada Nabi sungguh-sungguh. Dan kita jangan jadikan alasan kerana kita tidak hidup zaman Nabi, maka kita tidak boleh untuk merindui Nabi. Saya rasa amat tidak adil. Kerana Rasulullah sebut kepada kita, beruntunglah siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku. Okey, kerana mereka dapat tengok Nabi dan mereka beriman kepada Nabi. Tetapi sebenarnya tidak adil bagi kita. Kerana apa Rasulullah sebut dalam hadis itu? Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. 3 kali keuntungan yang mengatasi keuntungan para sahabat yang mereka sempat hidup zaman Nabi dan mereka beriman. Tetapi Nabi kata beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Barang siapa yang tidak melihat aku tetapi beriman kepadaku. Siapa lagi orang tu kalau bukan kita? Tidak adil bagi kita kalau kita kata untunglah mereka boleh beriman kepada Rasulullah sebab mereka melihat Rasulullah, sebab tu mereka boleh cinta, rindu kepada Nabi, sebab mereka tengok Nabi. Tetapi mereka yang tengok Nabi hanya mendapat satu keuntungan. Tidak adil bagi kita yang Nabi janjikan 3 kali keuntungan, yang mana kita tidak mampu mencintai dan merindui Rasulullah sekalipun kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kalau kita mungkin pernah mengimbau kisah Bilal bin Rabah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bekas hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Wajah fizikal Bilal itu tidak ada apa-apa sebenarnya di sisi manusia. Seorang sahabat yang berkulit hitam, yang kerjanya adalah membantu Rasulullah, dan antaranya merupakan tukang azan Rasulullah, Bilal bin Rabah. Seorang sahabat yang akhirnya diangkat darjatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bekas hamba. Tetapi kita lihat bagaimana kecintaan dan kerinduan Bilal bin Rabah kepada Nabi. Ingat tak kisah Bilal bin Rabah? Tatkala selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dalam beberapa riwayat, antaranya Bilal bin Rabah setelah Nabi wafat di Madinatul Munawwarah, Bilal bin Rabah tidak mampu untuk hidup di Madinah. Kerana kemana saja dia pergi, dia akan terbayang, akan terngiang-ngiang kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana saja dia pergi. Apatah lagi tak kala dia berada di dalam Masjidil Nabawi, tak kala dia melihat mimbar, tak kala dia melihat mihrab, dia akan sentiasa membayangkan yang ada di situ adalah Rasulullah. Bagaimana Bilal mampu untuk hidup di Madinah? Kerana kemana saja dia pergi, Rasulullah lah yang akan sentiasa ada. Sehingga kan Bilal bin Rabah tidak mampu untuk melaungkan kalimat azan kerana terlalu rindunya Bilal kepada Nabi. Kerana dalam kalimah azan itu mengandungi perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Mana mungkin Bilal bin Rabah mampu untuk menyebut perkataan Muhammad dalam keadaan Muhammad itu berada di bawah tapak kaki. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, Bilal bin Rabah terlalu rindu kepada Nabi. Sehingga kan akhirnya Bilal mengambil keputusan dia berpindah ke Syam. Dia pindah pergi ke negara Syam kerana dia tak sanggup duduk di Madinah, kerana dia akan sentiasa teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam beberapa ketika tatkala Bilal berada di Syam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi Bilal bin Rabah. Rasulullah kata apa, ya Bilal, dah berapa lama dah kamu tak datang ziarah aku? Wahai Bilal, berapa lama dah kamu tak datang jenguk aku dekat Madinah? Bilal yang terlalu rindu kepada Nabi sehingga sanggup pindah ke tempat lain sebab tak sanggup tinggal di Madinah. Kerana ke mana-mana saja dia akan nampak Nabi, maka dia akan sedih. Maka tiba-tiba Rasulullah datang jumpa Bilal dalam mimpi, ajak Bilal kembali ke Madinah.
Bilal dalam riwayat itu terus pergi ke Madinah dalam keadaan terus merintih mengadu di hadapan Rasulullah, di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal, tolonglah azan. Karena Bilal, kami terlalu rindu kehidupan kami dengan Rasulullah, dan tak kala kami mendengar laungan azanmu ya Bilal, kami akan mampu membayangkan kehidupan kebahagiaan kita dulu sama-sama dengan Nabi. Tengok bagaimana para sahabat rindunya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan mendengar suara Bilal mereka teringat kepada kehidupan mereka dengan Nabi. Kenapa? Kerana selepas Nabi wafat mereka dah tak dengar suara Bilal bin Rabah. Maka semua sahabat minta. Tetapi Bilal menolak pelawaan, menolak desakan para sahabat. Kerana Bilal tak sanggup nak laungkan azan, kerana dia akan sebut nama Muhammad dalam keadaan Nabi itu berada di bawah tanah tempat kakinya berpijak. Tuan-tuan, tetapi bila mana Hasan dan Husain, cucu kesayangan Rasulullah, datang ke Bilal, dia kata, ya Bilal, tolonglah azan. Maka Bilal kata apa? Aku tidak akan menolak pelawaan cucu kesayangan Rasulullah, kerana ini merupakan arahan daripada Rasulullah. Permintaan cucunya merupakan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan permintaan Hasan Husain, maka Bilal bin Rabah pun melaungkan azan padanya. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, suara Bilal bin Rabah tak kala berkumandang saja di bumi Madinah, setelah beberapa tahun tidak berkumandang. Sahabat yang sedang sibuk dengan urusan dunia mereka di Madinah, tak kala mendengar saja suara Bilal bin Rabah, mereka menghentikan urusan dunia mereka, sehingga perkataan pertama yang keluar daripada mulut sahabat, Nabi hidup balik ke? Bila mendengar saja suara azan Bilal bin Rabah, yang dah lama dah tak dengar, perkataan pertama yang keluar daripada sahabat, Nabi hidup balik ke? Semua dalam keadaan sebab, semua dalam keadaan penuh kehibaan, semua meluru berlari menuju ke Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah dengan harapan mudah-mudahan Rasulullah dibangkitkan kembali, kerana semata-mata mendengar perkataan laungan yang dilaungkan oleh azan Bilal bin Rabah. Tuan, betapa rindunya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah tak kala dia melaungkan kalimah azan itu satu persatu. Apabila sampai kepada syahadah kepada Rasulullah, tak kala Bilal melaungkan azan sampai kepada kalimah syahadah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah dalam riwayat itu mengatakan bahawa Bilal tidak mampu menghabiskan kalimat itu, kerana kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Bilal tidak mampu menyebut perkataan Muhammad, kerana Muhammad itu berada di bawah tanah di mana kakinya berpijak. Tuan-tuan, para sahabat yang lain juga turut menangis kerana mereka terlalu rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mengapakah kita tak kala kita berada di masjid Nabi, tak kala kita berada di depan Kaabah, tak kala kita berada di depan makam Rasulullah, bila mana kita menyebut Assalamualaikum ya Rasulullah, kita menitiskan air mata. Mengapakah tak kala kita mendengar laungan Bilal, laungan muazzin di masjid Nabi, laungan-laungan yang biasa kita dengar di TV dan radio, hari itu kita dengar live, dan akhirnya meremang bulu roma kita, dan akhirnya kita menitiskan air mata. Bila mana tak kala kita menghadap ke arah kiblat, makam Nabi di sebelah kiri kita, kita mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah, dan Nabi benar-benar di sebelah kita. Mengapakah ketika itu mengemang bulu roma kita dan akhirnya kita mengalirkan air mata, kerana kita begitu yakin Rasulullah benar-benar ada bersama dengan kita. Tetapi jasad yang mulia itu telah disemadikan di bawah tanah yang mulia di bumi Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, kali itu kita merasa sebab hiba kerana kita telah kehilangan Rasulullah. Tetapi mengapakah tak kala kita kembali ke bumi Johor, tak kala kita mendengar laungan-laungan yang sama, kalimat yang sama, tetapi rasa itu telah hilang daripada jiwa kita.
Rasulullah seolah berada di Madinah, tidak berada dalam kehidupan kita seharian. Maka di manakah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Kalau Rasulullah sebut dalam satu hadis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apa kata Nabi? Tidak sempurna iman kamu, kata Nabi, sehinggalah diri aku, iaitu diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dikasihi berbanding ibu ayahnya, berbanding anak-anaknya dan manusia lain keseluruhan. Itu kata Nabi, tidak sempurna iman kamu sehingga aku, iaitu Muhammad Rasulullah, lebih dikasihi berbanding segala manusia yang ada. Maka kita bertanya kepada diri kita, adakah aku benar-benar mencintai Rasulullah lebih daripada mak ayah, lebih daripada isteri, lebih daripada suami, lebih daripada anak-anak? Tuan, barangkali kita pernah ada mak dan ayah, ya? Yang ada di kalangan kita yang mak ayahnya telah pun pergi. Mak saya dah meninggal 3 tahun lepas. Yang mana setiap kali saya mengingati kehidupan saya dengan mak saya akan menangis. Kerana kita menangis, kerana kita menjadikan alasan kerja kita di Kuala Lumpur menyebabkan kita tak sempat, tak sentiasa ada dengan beliau di Kelantan dengan alasan kerja. Dan beliau merelakan kita bekerja sebagai anak-anak yang perlukan survival dalam kehidupannya, maka dibenarkan kita kerja. Tapi bila mana dia sakit, kita mungkin boleh pergi sekejap, gila-gila adik-adik, dan kita balik pula ke Kuala Lumpur kerja. Tak mampu untuk menjaganya 24 jam dengan alasan kerja bahkan. Maka tak kala dia sakit, kita jaga dia buat 2-3 malam, kita gila-gila tu kasih dengan adik-adik yang lain. Maka kita rasa sedih bila mana kita melihat mak kita yang membesarkan kita. Sehinggalah kepada saat-saat bila mana mak meninggalkan kita, kan? Mak saya meninggal pada 21 Ramadan 3 tahun lepas, sebelum sahur. Kita ada beradik duduk keliling mak pada malam tu. Memang nampak mak gelisah lah semua. Dan tanda-tanda nazak, tanda-tanda saat kematian pun dah semakin tiba. Kita pun dah mula merasakan tanda-tanda itu. Cuma saya secara peribadi, saya tak dapat ketika mana hembusan nafas yang terakhir. 3 saat saya tinggalkan mak nak makan sahur, tiba-tiba kena panggil balik, mak dah tak ada. Apa yang berlaku pada kita? Tuan, sedihnya kita kerana apa? Kerana tak dapat untuk bersama dengan mak sehingga pada nyawanya yang terakhir. Nangis tuan. Panjang subuh sampai esok pagi, tunggu adik, tunggu kakak daripada KL datang nak mandi sama-sama. 8 orang beradik, kami 8 adik beradik memandikan jenazah mak. Tak kali itu menangis, entah apa boleh buat, kerana cinta rindunya kita kepada mak. Mak telah tiada. Tak kali kita memandikan jenazah mak, tak kali itulah kita membayangkan bagaimana mak memandikan kita satu hari dulu. Dan hari ini mak dah tak ada. Tak kali kita membayangkan arwah mak menangis ketika semayang, ketika berdoa di hadapan jenazah mak, kita menangis, tidak mampu menghabiskan doa kerana kerinduan kita kepada mak. Tak kala kita memasukkan mak ke liang lahat, kita akan menangis kerana kita merasakan bahawa setelah di kampusnya tanah, kita sudah tidak mampu lagi untuk melihat jasad ibu kesayangan kita. Kenapa kita boleh merindui, kita boleh menitiskan air mata? Tak kala balik ke rumah, nampak lagi katil yang mak duduk sakit dulu, nampak lagi wheelchair yang dipakai, nampak lagi slipper yang ditinggalkan, nampak telekong-telekong yang bekas digunakan, kita akan menangis kerana kita akan merindui dan menangisi pemergiannya. Kenapa? Kerana kita mencintai. Kita barangkali ada anak-anak juga, yang ada anak kecil, yang anak itu amat kita sayang, yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang kita hantar pagi-pagi pergi sekolah, pun kita sedih sebab tengok anak tu dekat pagar lambai kita pun nak pergi kerja. Sedih, tinggal sekejap, petang nanti nak ambil balik. Itu pun kita sedih kerana kita terlalu cinta dan rindu kepada anak kita. Yang hantar ke taskar, balik kerja, rushing kita nak ambil anak balik kerana kita terlalu rindu kepada anak. Malah bagi ayah-ayah yang keletihan, jam jalan raya, kerja banyak dekat office, bila balik ke rumah, anak-anak ini dah yang berlari menyambut kepulangan kita. Tak kala itu hilang stres, hilang keletihan kita.
Kenapa? Kerana anak-anak yang kita cinta, anak-anak yang kita sayang bersama-sama dengan kita. Apa yang berlaku ni tuan? Kalaulah ditakdirkan anak yang kita sayang dijemput, dipanggil oleh Allah, dengan kita berkelah kat dalam api ke, tiba-tiba tengah makan, steamboat, suap anak pun berlari pergi mandi, datang balik, makan-makan, dia pun berlari main balik, tiba-tiba tak datang-datang, mana pula pergi anak ni? Tak datang-datang, jenuh kita bercari. Dah kena nampak-nampak rupanya dia mati lemah dekat kolam renang yang kita tengah seronok. Kita bawa makan holiday ni, kita makan angin dengan family, ada anak-anak kecil kita yang kita cukup sayang. Tiba-tiba anak itu pergi dalam keadaan kita tidak bersedia dengan pemergian. Apa yang berlaku pada kita, tuan? Pasti kita akan menangis, pasti kita akan merindui pemergian. Kita balik ke rumah, kita nampak baju sekolahnya yang tergantung, kita akan menitiskan air mata kerana rindunya kita pada anak kita. Kita nampak kasut-kasut sekolahnya depan pagar yang kotor-kotor, yang kita marah satu ketika dulu sebab tak nak susun kasut. Hari ini memang anak itu tidak lagi akan menyusun kasut untuk kita kerana dia telah pergi. Kita masuk ke dapur, kita nampak pinggan yang sumbing kerana anak itu yang pecahkan pinggan itu satu hari dulu. Dan kita mengingati tangan inilah yang pernah memukul belakangnya kerana cuai dalam memegang pinggan. Hari ini anak itu tidak lagi akan pecahkan pinggan kita. Kita tengok dinding-dinding yang ada dekat ruang tamu kita, bekas-bekas anak tu conteng. Satu hari dulu kita masih teringat tangan inilah yang menarik telinganya sehingga dia menangis kerana dia degil menconteng dinding itu. Hari ini anak itu tidak lagi akan menconteng lagi dinding itu kerana dia telah pergi. Apa yang berlaku pada kita? Kita barangkali tidak mampu lagi untuk meneruskan kehidupan kita mungkin kerana kita rindu dan sayangnya kepada anak yang telah pergi tinggalkan kita. Adakah kerinduan kita, kecintaan kita kepada anak, kepada mak ini mengatasi kecintaan kita kepada Rasulullah? Sedangkan Rasulullah itu mahukan kita mencintai diri baginda itu lebih daripada mak, ayah kita, anak-anak kita dan sesiapa sahaja di atas bumi. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalaulah kita mengatakan bahawa Rasulullah itu sentiasa di hati kita, maka kecintaan kepada Rasulullah itu adalah kecintaan selepas kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, siapalah kita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita mengaku kita sebagai umat Nabi, kalaulah kita tidak mampu menyayangi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab itu cerita pasal Rasulullah itu perlu sentiasa diulang. Dan dia tidak akan terhenti tak kala sambutan Maulid Rasul semata-mata. Malah barangkali perlu diadakan inisiatif untuk barangkali kuliah mingguan ada yang menceritakan tentang Rasulullah. Barangkali pengajian berkitab mungkin, Syama'il Muhammadiyah mungkin dibacanya satu hadis tentang Rasulullah supaya orang kenal Rasulullah. Dan akhirnya orang boleh cinta, suka ke Rasulullah sehingga nanti mampu untuk mencontohi, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka untuk baki 5 minit yang terakhir ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat itu akan sentiasa mendekatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan selawat itu sebenarnya secara tidak langsung mampu membantu kehidupan harian kita yang barangkali diulit kesusahan, kepayahan, dirundung dengan masalah. Maka mudah-mudahan dengan selawat yang kita selalu sebutkan pada setiap hari itulah yang akan membantu kita insya-Allah. Dan dalam masa yang sama, selawat itu jugalah yang akan mampu untuk memberikan kita syafaat di akhirat nanti. Tuan muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah kita akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan sebagai selawat badriyah. Selawat badriyah itu antara beberapa jenis selawat yang boleh kita ungkapkan kepada Rasulullah sebagai tanda cinta dan rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan
sebagai penutup kuliah kita pada malam ini, insya-Allah marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak pengurus masjid, kuliah perdana, kepada Tuan Haji Zakaria, kepada semua pihak pengurus yang terkuasa dan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi lagi untuk tunggu kuliah Isyak pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan tutup kuliah kita pada malam ini dengan selawat badriyah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita bangun dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah akan menyebabkan Allah berselawat kepada kita sebanyak 10 kali sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali,
Allah akan berselawat, membalas selawat sebanyak 10 kali kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada Rasulullah tidak hanya terhenti tatkala kita berada di Madinah,